Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan, dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan, dan sama-sama kita memohon kepadanya supaya menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada video-video yang lalu saya telah menjelaskan apakah yang dinamakan tarekah, ya. Dan juga saya telah menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan guru mursyid, ya, dan juga bai'ah. Linknya ada saya letakkan di bawah, ya. Bolehlah dirujuk semula, ya, untuk mendapatkan penjelasan yang lanjut. Pada umumnya tarekah adalah satu metod ataupun jalan untuk mensucikan diri kita daripada nafsu amarah, kemudian mengisikan ia dengan nafsu mahmudah. Dengan kata lain, tarekah adalah satu sistem, ya, satu sistem yang disusun dengan baik oleh mursyid-mursyid tarekah yang asal, ya, yang mula-mula sekali, ya, dengan merujuk kepada Quran dan hadis dan juga sunnah Rasul. Kemudian disusun, ditetapkan sebagai satu jalan ataupun metod untuk sesuatu tarikat itu mensucikan dirinya daripada hawa dan nafsu, ya, hawa nafsu. Dengan arti kata yang lain, tarikat adalah satu jalan untuk mujahadatun nafs, iaitu berjihad mensucikan hawa nafsu daripada amarah, kemudian diubah kepada mahmudah, ya, mensucikan hati kita daripada segala kekotoran seperti riak, takabur, ujub, sum'ah, kemudian digantikan dengan sifat ataupun nafsu yang mahmudah, iaitu syukur, redha, ikhlas dan sebagainya. Dan kaedah ini diperturunkan secara berantai, ya, seperti cincin rantai daripada satu mursyid kepada satu mursyid kepada satu mursyid, sehinggalah hari ini, ya. Dan dia diguna pakai dengan satu ketetapan, ya, yang tidak boleh diubah, ya. Itu adalah adab ataupun sistem dalam tarekah. Tetapi pada masa ini terdapat perubahan yang berlaku, di mana ada setengah mursyid, ya, merubah metod mujahadah nafs itu kepada berfalsafah, ya. Mereka sibuk mengajar tentang ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu hakikat, seperti Nur Muhammad, martabat 7, siapa diri kita dan sebagainya, ya. Mereka tidak lagi memberatkan ataupun mengasuh murid-murid mereka dengan untuk bermujahadah mensucikan hawa nafsu. Mereka kurang sekali membicarakan tentang nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, dan nafsu mutmainah dan seterusnya kepada nafsu kamaliyah, ya. Mereka sibuk bercerita tentang Nur Muhammad, cerita tentang diri kita siapa, cerita tentang takwil huruf dan sebagainya. Ini berlaku kalau kita tengok di media-media sosial, di YouTube, berlaku di negara jiran kita, ya, di mana seseorang itu dikatakan ataupun diakui sebagai mursyid satu tarekah, tetapi sibuk ia bercerita tentang falsafah, yang metafizika, ya. Bukan maksudnya kita menegah berfalsafah tentang metafizika, kerana metafizika itu ilmu ketuhanan juga, ya, ilmu ketuhanan yang dibicarakan melalui pandangan mata hati, ya, bukan pandangan akal, ya. Tetapi yang dipersoalkan ialah mereka telah merubah cara metod tarekah itu, ya. Jikalau dia dilakukan oleh orang-orang yang tidak diiktiraf sebagai mursyid, contohnya ada seorang murid
yang lama contohnya, dia tidak dilantik menjadi mursyid, tetapi dia melantik dirinya sebagai mursyid. Kemudian dia mengajar ilmu-ilmu yang dipersoalkan, ya, yang bercanggah dengan tauhid. Itu kita tidak heran. Tetapi yang kita heran, kenapa orang yang dilantik sebagai mursyid melakukan demikian. Bahkan saya pernah diberitahu oleh salah seorang pengamal tarekah yang mengatakan gurunya mengguna pakai buku-buku ataupun kitab-kitab yang dipersoalkan ataupun yang diragui ataupun yang telah disahkan menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyeleweng di Al-Quran hadis. Ini kita sangat pelik, ya, sangat pelik. Kerana apa? Sepatutnya seorang guru yang mursyid, ya, yang dilantik oleh gurunya secara bertali rantai, ya, sepatutnya dia mengetahui akidah yang benar dan akidah yang salah, ya. Mengetahui ini buku zindik, ini buku ajaran sesat, ini kitab yang benar, kitab akidah yang benar Asy'ariyah. Sepatutnya ia mengetahui, tetapi kita merasa agak pelik apabila dia menggunakan pakai kitab-kitab yang dipersoalkan kesahihannya, ya, di mana di dalamnya dipertikaikan tulisan ajarannya, ya. Jadi inilah satu masalah, ya, kepada sesetengah tarekat, ya, bukan semua. Ada segelintir tarekah, ya. Dan pernah juga dia dikhabarkan bahawa ada tarekah yang langsung zikirnya tidak sama dengan tarekat asal. Tidak sama. Tetapi ia menisbahkan dirinya kepada tarekat asal. Ini menjadi persoalan. Jadi hendaklah kita berhati-hati dengan keadaan ini, ya. Hendaklah kita berhati-hati dan hendaklah kita mencari atau mengesahkan, menentukan bahawa tarekat yang kita amalkan ataupun kita ikut dan mursyid itu benar-benar dilantik oleh mursyid yang terdahulu dan benar-benar berlandaskan Al-Quran dan hadis atas kaul mutawatir, ya, Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang iktikad, ibadah dan juga tasawufnya, ya. Dan ini juga jadi masalah, nanti dikata orang, jika kamu nak belajar tarekat, macam mana kamu nak menghakimi guru kamu? Jadi tak kena adab. Tetapi walau macam mana pun, perkara ini hendaklah diberi perhatian. Dengan kata lain, sebaik-baiknya orang yang hendak mendalami tarekah, hendaklah dia terlebih dahulu mendalami ilmu akidah dan ilmu tasawuf, ya, dan juga ilmu fiqh, ya. Kerana kalau jika akidah ni tidak betul, maka dia akan mudah terpengaruh dengan guru-guru palsu yang tidak diiktiraf, yang tidak dilantik sebagai mursyid, ya. Nanti apabila gurunya mengajarkan ini ilmu hakikat, itu syariat, yang ini yang terlebih dalam, yang ini ilmu makrifat, ya. Jadi dia akan terpengaruh kan, dia tidak dapat membezakan ajaran tok gurunya itu betul atau salah, ya. Walaupun dari segi adab, mungkin tidak betul lah, tetapi ini adalah satu kewajipan bagi setiap orang yang ingin mendalami ilmu tarekah. Kecuali kalau guru tarekah itu benar-benar bersih ataupun benar-benar mursyid, ya, dia tetap menjalani akan syariat, tetap beriktikad dengan iktikad yang benar, tidak mengapa, tidak ada masalah jikalau murid-murid itu ingin mengambil bai'ah daripadanya, ya, kerana mursyid itu akan bertanggungjawab kepada murid-muridnya, ya. Dia akan bertanggungjawab tentang iktikad muridnya. Jikalau muridnya itu terseleweng, guru mursyid itu akan membetulkannya, ya. Yang jadi masalah apabila guru-guru mursyid yang palsu ini, ya, dia tidak mampu mengawal muridnya daripada penyelewengan, dan dia pula yang mengajar muridnya sesuatu yang dipertikaikan, ya. Seperti saya katakan tadi, ini tidak semua, ya. Saya kata ini segelintir. Masih banyak lagi mursyid-mursyid yang benar, yang berada di atas jalan tarekah yang asal, dan iktikadnya, ibadahnya, tasawufnya tetap berada di landasan Ahlussunnah wal Jamaah, di atas landasan Quran dan hadis.
Jadi hendaklah kita faham hakikat ini ya. Hendaklah kita faham tarekah itu dia sesuatu metod yang tidak berubah, ya, tidak berubah. Jikalau berubah pun tetapi tidak mencacatkan. Ibarat kata jikalau mursyid yang dulu mensyaratkan membaca kalimah la ilaha illallah itu 70,000 kali satu hari satu malam. Kemudian mursyid di bawahnya mengubah sedikit, mengurang sedikit kepada 1,000 kali ataupun mengurangkan sedikit lagi kepada 100 kali. Kerana itu adalah kesesuaian zamaniah, ya. Mursyid itu melihat akan sesuai dikurangkan. Kerana zaman ini kita banyak beraktiviti dengan aktiviti yang kehidupan, ya. Jadi itu adalah dengan pandang tembus mursyid itu akan keperluan kita, ya. Jadi sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.